telah pun dicabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, para viewers, subscriber saya, semoga anda sentiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian anda. Ni nak bagi tahu kepada anda semua, seorang ustaz Singapura yang ada YouTuber selain mengatakan dia ni seorang pelarian daripada Singapura yang selalu duk berceramah di channel YouTube Sidang Kalam. Saya tertengok dia punya video kemarin tentang cerita apa ya, berkaitan dengan qada qadar dan reaction dia ke atas seorang ustaz Sabri, kalau tak salah saya lihat dia ni semakin menjadi-jadilah, suka kata orang, suka tuduh orang asam Jawa. Jadi kalau sampai kepada Ustaz Nodros lah ya, dan kru-kru dia tengok ke siapa yang sebenarnya asam Jawa tu. Saya pernah cabar seorang YouTuber Abdul Hadi kemarin supaya senaraikan siapakah yang anda kata asam Jawa tu, atau asam Jawa ini dituju khas kepada ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Kategorikan, sebutkan nama-namanya kalau boleh, ataupun channel YouTube ke, supaya kita tahu. Dan Ustaz Nodros ni juga ada mengatakan bahawa orang awam ni tidak berilmu ya, maknanya mereka ni tak tahu apalah, kan, termasuklah kan saya juga orang awam, jadi terkena sekali lah. Jadi saya nak tanya anda, tinggi mana ilmu anda? Saya tengok anda ni dalam ceramah-ceramah anda, dalam perbincangan di dalam channel YouTube anda, saya nampak macam tak berapa berilmu lah ya. Memanglah awak komen, awak kupas itu, awak kupas ini, tetapi kupasan-kupasan awak itu tidak boleh memberi kefahaman yang jitu kepada orang awam. Jadi matlamat ustaz untuk berceramah itu untuk apa? Untuk menghina, mengeji orang, mengutuk orang ke, ataupun untuk memberi penjelasan kepada orang awam tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan agama Islam, tentang hukum-hukum ke, tentang akidah ke. Contohnya anda kata berkaitan dengan akidah Asy'ariyah dan juga kupasan daripada Ibn Taymiyah yang berakidah Salafi ataupun Salaf. Barangkali pendapat anda, sebab anda tidak jelaskan, tetapi kupasan itu ada persamaan mengikut pendapat anda, dan ianya selari dengan Asy'ariyah ya, yang rata-rata dianuti oleh majoriti umat Islam di Nusantara ini. Dan anda juga, anda mengaku anda seorang yang berpegang kepada mazhab akidah Asy'ariyah. Namun demikian, berdasarkan ceramah-ceramah anda, saya nampak anda ni lebih cenderung kepada satu fahaman ya, satu fahaman yang kita memang menentang fahaman ini yang membawa kepada perpecahan umat Islam di Nusantara ini. Jadi sering kita bagi contoh-contoh, kita bagi perkara-perkara yang dalam konteks yang bagaimana yang boleh mengelirukan masyarakat, di mana penerangan-penerangan ataupun ceramah-ceramah
satu pihak yang kita gelarkan dia Salafi Wahabi ini yang boleh memeningkan kepala orang awam, kerana penjelasan-penjelasan mereka saja yang hendak mengatakan mereka saja yang betul, dan mereka menuduh sebahagian ustaz-ustaz ahli sunnah wal jemaah itu membawa ataupun mengajar bid'ah kepada orang awam, ya. Dan di sinilah yang saya kadang-kadang merasa pelik dan hairan status anda, ya Ustaz Nodrus. Saya nak tahu anda bagi penjelasan sejelas-jelasnya, status anda ini seorang ustaz yang bermazhab apa di dalam fiqh, mazhab apa di dalam akidah, dan mazhab apa di dalam tasawuf. Dan perkara ini lebih senang kita nak ketahui, tetapi berdasarkan kepada ceramah-ceramah anda, saya lihat anda lebih mendokong satu pihak yang digelarkan Salafi Wahabi oleh ramai YouTubers dan ramai juga asatizah yang menggelarkan golongan tersebut. Dan anda juga membuat perli-perli dan kutukan-kutukan yang keterlaluan, yang saya rasa walaupun dengan bahasa yang gelak ketawa, tetapi ianya mendalam kepada ustaz-ustaz ahli sunnah wal jemaah, ya. Dan kalau kita tengok yang terbaru kemarin, satu muat naik video, ya, yang asalnya daripada TikTok barangkali, tetapi dimuat naik oleh channel anda, channel Sidang Kalam, yang berkaitan dengan satu hasil perbincangan di dalam pejabat mufti baru-baru ini berkaitan dengan tarikat Naqsabandi Aliyah yang diwakili oleh 4 orang ahli panel dari pihak tarikat Naqsabandi, membentangkan sesuatu lah di dalam pejabat mufti bersama-sama dengan ahli panel pejabat mufti. Dan di situ muncul satu cerita berkaitan dengan pokok. Jadi anda pun apabila cerita pokok ini keluar, dan saya yakin dan pasti anda tahu apa isi kandungan di dalam pembentangan tersebut, kerana anda juga terlibat dalam orang kata online, grup perbincangan online, yang mana tidak sepatutnya anda hadir sebab anda bukan orang Malaysia, anda ini adalah orang Singapura. Dan perbincangan tersebut antara ahli panel tarikat Naqsabandiyah dan juga pihak pejabat mufti, yang mana sepatutnya dikategorikan sebagai sulit dan orang-orang luar sepatutnya tidak boleh tahu. Dan muncullah tentang pokok tersebut, dan anda juga upload, saya tengok begitu sadis sekali dengan cerita pasal pokok ini, dan anda buat bentuk seperti drama meminta tolong dengan pokok. Ini adalah satu persepsi yang boleh memeningkan kepala masyarakat, yang boleh mengelirukan masyarakat, bukan memberi pencerahan kepada masyarakat bahawasanya istighasah kepada pokok ini ialah tidak selari. Memang boleh kalau dari segi hukumnya, tetapi tidak selari dengan akal kita, yang mana pokok ini walaupun ia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa, namun demikian dari segi akal yang waras tidak sepatutnya begitu kita lakukan begitu. Tetapi ia yang kita kata boleh itu ialah kita boleh berteduh, kita boleh pertolongan yang bagaimana, kita boleh guna kayu dia ke apa-apa ke daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Tapi cara anda ini boleh seolah-olah mempermain-mainkan pihak ahli panel tarikat Naqsabandi Aliyah yang di dalam perbincangan tersebut. Dan puncanya anda sendiri, saya yakin anda tahu, berasal daripada pihak pejabat mufti yang bertanya,
Ya, nanti kalau saya quotekan statement-statement ini yang yang telah dikeluarkan oleh beberapa channel, nanti yalah, anda pun tahu, tetapi tidak sepatutnya lah anda mengeluarkan satu video dalam bentuk mempermain-mainkan pihak tertentu, yang mana pihak ini juga yang kalau nak kira, kalau anda kata anda seorang ahli sunnah wal jamaah dan anda juga seorang yang berakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, jadi satu jalan yang sama, dan tidak sepatutnya anda mempermain-mainkan isu tersebut. Dan ini orang awam harus ingat, ya, ustaz-ustaz yang sebegini, ya, dengan tujuan untuk memecah belahkan umat. Jadi anda bukan, ya, pendapat saya dalam kaedah ini, saya bukan untuk memberi penerangan yang jitu, yang mendalam kepada orang awam tentang agama Islam, tentang hukum-hukum dan tentang pelbagai perkara di dalam bidang agama. Tetapi anda mencari kesilapan asatizah yang agak bertentangan dengan fahaman ataupun kumpulan anda, dan anda buat reaction dan anda buat video seperti itu. Ini memalukan, ya. Anda bukan orang Malaysia, anda orang Singapura, ya. Anda sepatutnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan dakwah anda kepada umum, kerana cara anda itu ianya boleh menaikkan kemarahan dan boleh memecah belahkan masyarakat di bumi Malaysia ini, ya. Dan sahabat-sahabat sekalian, bolehlah buat menonton slot video yang saya sebutkan tadi di channel Sidang Kalam, untuk mengetahui lebih detail, lebih lanjut apakah posting yang dia buat, dan yang saya sebut ianya mengelirukan masyarakat umum dan merendah-rendah Ustaz ahli sunnah wal jamaah, ya. Sedangkan anda sendiri tidak faham apa maksud jawapan-jawapan yang diberikan oleh Ustaz ahli sunnah wal jamaah dalam pembentangan berkaitan dengan tarikat Naqsabandiyah itu. Dan perkara ini pun tidak sepatutnya disebarkan kepada umum, yang menimbulkan persepsi-persepsi yang begitu buruk kepada ustaz tersebut. Dan saya nampak ustaz tersebut mewakili kepada 4 orang ahli panel telah pun mengeluarkan kenyataan dan di dalam ceramah-ceramah, di dalam kuliah beliau, dan beliau menerangkan secara detail kepada masyarakat umum. Tapi apakah itu tidak jelas kepada anda? Ya, tidak jelas kepada anda sehingga anda mengeluarkan satu video cerita berkenaan minta pertolongan dengan pokok. Tidak sepatutnya anda lakukan perkara ini, ya. Dan tujuan apa anda lakukan perkara ini? Dan untuk apa? Adakah anda ini adalah satu channel yang mana bertujuan untuk menjatuhkan ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz ataupun da'i-da'i ahli sunnah wal jamaah yang tertentu yang menentang fahaman yang kita kategorikan salafi wahabi ini, ya. Sedangkan anda sendiri mengaku anda ahli sunnah wal jamaah, dan anda sendiri mengaku anda adalah berakidah Asy'ariyah, ya. Jadi inilah yang memeningkan kepala masyarakat apabila masyarakat menonton channel-channel yang sebegini, yang mana tidak ada orang kata ilmu lah, ya. Apa tujuannya anda membina channel untuk Sidang Kalam ini? Ada untuk memberi penerangan, memberi ilmu kepada orang awam ke, atau sengaja anda binakan channel ini untuk membuat provokasi ke atas ustaz-ustaz, dan juga menentang yang ustaz-ustaz yang anda tidak suka dengan pelbagai cara dan kaedah yang anda guna, ya. Pada saya ini tidak patut berlaku, yang kerana ia bukan boleh merapatkan hubungan sesama Islam, tetapi ia akan menjadi punca perpecah belah di kalangan umat Islam di bumi Malaysia ini, dan maupun di bumi Nusantara yang memahami bahasa anda. Dan ini ingat, berhati-hatilah, ya. Saya berpesan kepada anda, dan bahasa anda juga saya nampak begitu tak cerdik
di dalam menghukum ataupun mengatakan kepada orang-orang tertentu yang mana anda rasa anda seorang yang bijak belajar agama, dan saya mengatakan bahawa anda ni tidak cukup bijak di dalam bidang agama dan juga tidak cukup bijak di dalam orang kata mengeluarkan kata-kata di dalam ceramah anda sehingga ianya boleh menyinggung ramai orang di Nusantara ataupun di Malaysia khasnya. Jadi anda ni sepatutnya balik ceramah kat Singapura lah. Ya, orang kalau saya tengok komen-komen di video-video anda, saya nampak banyak penentangan ke atas anda kerana orang tak suka cara anda. Saya sendiri baru saja menonton video-video anda dan saya dapati video-video anda tidak ada kualiti dan ia boleh memecah belahkan umat. Beberapa kali saya bagi tahu boleh memecah belahkan umat Islam di Malaysia ini. Inilah yang boleh memberi masalah kepada kita. Ya, kita sebenarnya mencari jalan dan kaedah bagaimana untuk mendapat kesepakatan dalam beberapa sesuatu isu dan beberapa isu yang kita rasa boleh orang kata masyarakat tidak faham, dan kita cuba fahamkan masyarakat umum dan cuba meredakan situasi ya ketegangan-ketegangan yang mungkin berlaku. Sebagai contoh yang berkaitan dengan isu pokok tersebut, sepatutnya anda tidak begitu. Anda menggoyangkan lagi hubungan di antara pihak ahli panel Tarikat Naqsabandiyah terhadap pihak Pejabat Mufti Negeri Perlis. Yang inilah apa yang saya nak kata, memang benarlah kalau Nasir membuat kutukan kepada anda pun saya menyokonglah. Dan walaupun anda kata Nasir ni Dr. Nasir tidak ada ilmu dan bukan dalam bidangnya, pada saya tidak semestinya di dalam bidangnya. Ya, seorang doktor juga boleh membuat react kepada seorang ustaz, dan ustaz juga ya saya nampak sepatutnya di dalam bidang mereka, tetapi mereka memperbodoh-bodohkan diri mereka sendiri. Ramai ustaz-ustaz yang sebegitu dan kamu juga saya rasa ada ciri-ciri seperti itu. Dan harap video ini sampai kepada kamu, dan janganlah kamu sembrono nak memperlekeh-lekehkan kami orang awam ni seolah-olah kami ni bodoh sangat ke, ya, kami ni tak tahu agama ke, dan kami ni orang kata apabila bukan dalam bidang kami, jadi kami ni ikut macam lembu dan ya, kamu nak kata apa, kami ni semua ikutlah ya. Fikir-fikirkanlah, jangan main api ya, jangan cuba nak main api. Carilah kaedah-kaedah ilmu yang lebih ilmiah, yang kamu kata kamu orang ilmiah. Puak-puak ni tak ada ilmu ni, puak-puak yang duk main YouTube ni tak ada ilmu dan bukan dalam bidang mereka sekalipun. Bukan dalam bidang mereka, kamu sering kata. Dan banyak juga video-video kamu saya tidak tonton lah ya, saya tidak tonton video-video kamu sepenuhnya, tetapi apabila saya menonton sebahagian channel video-video di dalam channel kamu, saya terjumpa video yang begitu sadis sekali ya, terutama sekali video yang saya sebutkan tadi, yakni video berkaitan dengan meminta pertolongan dengan pokok. Ini boleh mengelirukan masyarakat. Ini kamu yang mempermain-mainkan asatizah, ustaz-ustaz yang sama-sama berjuang untuk memberi penerangan agama kepada masyarakat umum dan ditugaskan lebih amanah di dalam menjalankan tugas, dan kamu cuba untuk menghancurkan dan memberi satu pandangan dan persepsi yang begitu buruk sekali ke atas ustaz tersebut. Dan inilah yang saya pesan kepada anda, supaya janganlah bersifat keterlaluan begitu ya, kerana ingatlah bahawa ilmu yang Allah bagikan kepada anda itu tidak semestinya semua yang anda rasa betul itu betul, dan
ilmu yang Allah bagi kepada anda itu sepatutnya anda berguna sebaik mungkin untuk memberi kefahaman kepada orang awam dengan kaedah-kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang sepatutnya kamu memberi ceramah, memberi penerangan, penjelasan yang orang kata boleh mengelak ataupun memberi clear picture ataupun penerangan yang jelas kepada orang awam berkaitan dengan isu tersebut, dan bagaimana penyelesaian yang baik supaya kedua-dua belah pihak tidak berlaku satu orang kata ianya pertembungan macam pergaduhan yang mana boleh tuduh menuduh yang boleh merosakkan hubungan di antara mereka, dan juga pihak penyokong pihak sana dan penyokong pihak sini juga. Sepatutnya kamu sebagai orang asing daripada orang kata di negara ini, kamu menyatupadukan masyarakat ataupun orang-orang ini dan memberi penerangan kepada orang awam berkaitan perkara tersebut yang menjadi kekeliruan masyarakat di bumi Malaysia ini akibat daripada yang mengeluarkan dahulu isu tersebut dan sepatutnya tidak dikeluarkan. Ya, seorang yang ilmiah, seorang yang berpengajian tinggi, seorang yang bertaraf orang kata dihormati, bertaraf tinggi, mengeluarkan orang kata cerita-cerita bodoh yang membodohkan dirinya sendiri dan memalukan kita semua umat Islam di bumi Malaysia ini. Ya, saya berharap sangatlah kalau anda semua nak mencari kebenaran, nak mencari kepopular sekalipun, gunalah kaedah-kaedah yang tidak menyakiti hati orang lain, dan juga guna kaedah-kaedah yang ditunjukkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kamu sudah pastinya tahu sebab kamu belajar agama ini dengan cara formal dan sehingga ke satu tahap yang orang kata agak baik, dan banyak kitab-kitab yang kamu talaah berbanding dengan kami ni orang awam. Ya, kami ni orang awam menunggu untuk dapatkan ilmu dari kamu semua, tetapi malangnya banyak di dalam channel-channel YouTube berlaku di sebaliknya. Ya, berlaku bukan semua ustaz, tapi ada ramai juga ustaz-ustaz yang bersikap seperti itu dan tidak bertanggungjawab kepada diri anda sendiri dan juga kepada orang awam. Ini pesanan saya, ini kata saya. Ya, dengan itu sahabat-sahabat, silalah memberi komen-komen yang baik kepada saya dan memberi cadangan-cadangan apakah yang sepatutnya kita hendak react kepada channel dan video sidang kalam ini yang semakin hari semakin menjadi-jadi untuk dan apakah ia memberi manfaat kepada masyarakat umum. Ya, saya nak tanya anda, adakah ceramah-ceramah tersebut memberi manfaat kepada masyarakat umum? Ya, kalau tidak memberi manfaat dan boleh merosakkan masyarakat umum, kita sepatutnya membuat sesuatu. Ya, saya meminta sangat-sangat kepada sahabat-sahabat sekalian membuat kajian yang terperinci berkaitan dengan perkara channel tersebut dan orang yang berceramah tersebut. Kerana saya tak kenal mereka, tetapi famous juga yang diperkatakan di channel-channel YouTube yang membuat react ke atas beliau. Dan sebelum ini saya tidak ambil peduli sangat kerana pada saya mungkin ada mereka-mereka itu ada permasalahan lain ya yang mereka sengaja nak react ke atas Ustaz Nodros, dan banyak juga cacian daripada channel-channel di Singapura, channel-channel di Malaysia ke atas Ustaz Nodros ini. Ya, dan apabila saya tengok dalam komen-komen pun mereka memarahi Ustaz Nodros ini. Ya, itulah pesanan saya. Ustaz Nodros, awak tu setahun jagung. Perjalanan hidup awak tu jauh lagi ke depan, dan banyak lagi liku-liku yang awak nak tempuhi, dan awak sepatutnya menyampaikan
ilmu kepada orang awam seperti saya ini yang dahagakan ilmu, menggunakan kaedah-kaedah yang baik dengan orang kata kefahaman awak yang sebagaimana yang awak kata. Tetapi kalau awak adalah ustaz yang bergolongan Salafi, Wahabi, dan anda juga tidak perlu nak mempermain-mainkan Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah bagi idea-idea ataupun fakta-fakta ataupun hujah-hujah yang menyokong apa yang awak nak menyampaikan kepada orang ramai. Itu yang sebenarnya tidak perlu anda nak memperlekeh, mempermainkan ustaz-ustaz lain dan seolah-olah awak lah yang betul, awak lah yang pandai. Tidak sepatutnya begitu. Okey sahabat-sahabat, video pendek kali ini yang saya ceritakan dituju khas kepada Ustaz Nodrus dan juga channel Sidang Kalam. Fikir-fikirkanlah, ya, fikir-fikirkanlah. Bukan saya marah, saya tak marah. Saya orang awam je. Saya pun dengan kemampuan saya membuat video sebegini saja, ya. Memang ilmu kita terbatas kerana kita tidak belajar secara formal di dalam bidang agama Islam. Kita pun memang mengharap daripada anda semua memberi ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam kepada kita, ya. Dan inilah harapan kita, tetapi sebaliknya yang kita terima itu yang menyedihkan kita semua, ya. Yang amat sedih. Saya nak rasa belajar sampai ke luar negara, belajar bidang-bidang tertentu dalam agama, tetapi sering mencari kesalahan orang lain dan juga merendah-rendahkan YouTubers yang lain dan juga merendah-rendahkan orang awam. Inilah sikap, ya, yang tidak bertanggungjawab. Okey, sahabat-sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.